Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Tutup ke? Ada bunyi? Tutup ke tu? Kita sambung pembacaan bagi pasal yang pertama di dalam kitab Mengenal Allah. Semalam telah pun dinyatakan bahawa Allah Azza wa Jalla mengutuskan para rasul untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Mereka mengajak kepada kalimah La ilaha illallah. Ini menunjukkan kepada kita perjuangan para rasul adalah menegakkan kalimah tauhid La ilaha illallah. Perjuangan para rasul adalah menegakkan hak Allah. Kita sambung, kata penulis di dalam ayat yang lain berkaitan perutusan Nabi Hud alaihi salam. Allah menyatakan, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Maksudnya, dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Hud. Lalu dia berkata, wahai kaumku, beribadatlah kepada Allah, tiada bagi kamu ilah selainnya. Kenapakah tidak kamu bertakwa? Menunjukkan bahawa asas dakwah para anbiya itu adalah mengajak kepada tauhid. Bila mana manusia melakukan kesyirikan, maka para anbiya mengajak mereka kembali kepada agama yang hak, iaitu agama Islam ini. Di sini kita kena faham, ini merupakan tanggungjawab bagi orang-orang yang beriman. Kalau diikutkan apa yang diinginkan oleh Barat, maka mereka tak mahu agama yang lain dikacau. Tak boleh kita mengingkari kesyirikan, kerana berpegang dengan apa-apa agama itu merupakan hak manusia, kata mereka. Jadi jangan kamu kacau penganut agama lain. Jangan kamu sibuk-sibuk tentang agama yang lain. Kita kena hidup harmoni, aman damai, masing-masing dengan pegangan masing-masing. Ini apa yang diinginkan oleh Barat. Kita katakan kepada mereka, kita bukan mengacau agama yang lain. Kita mengajak mereka kepada agama yang hak. Kalau kamu katakan mengacau itu membawa maksud tak boleh mengingkari kesyirikan, maka itu adalah batil. Kerana para rasul kesemuanya mengajak kepada agama yang hak, iaitu Islam ini. Mengajak kepada mentauhidkan Allah. Jadi kesyirikan mesti diingkari. Orang yang mensyirikkan Allah, mereka telah pun melanggar perintah Allah yang merupakan pencipta mereka. Tak boleh tidak, kita kena ajak mereka kembali kepada agama yang betul, iaitu agama yang mengajak kepada beribadat hanya kepada Allah. Oleh itu, kita umat Islam kena berhati-hati dengan tipu muslihat Barat ini. Mereka tak mahu kita orang Islam ini mengajak kepada agama Islam. Dengan nama apa? Dengan nama kita ini, kalau ingkari perbuatan syirik, kata mereka itu akan
mencetuskan ketidakharmonian di dalam kehidupan, menyebabkan persengketaan, perkelahian antara penduduk setempat. Oleh itu maknanya kena diam sajalah. Kerana bila mereka buat dosa syirik, kena diam je, jangan duk kacau mereka. Itu yang diinginkan oleh Barat. Kita mengikuti perjuangan para rasul. Bila mana para rasul mengajak kepada tauhid, kita juga mengajak kepada tauhid. Ajak orang tidak beribadat melainkan kepada Allah. Biarlah mereka nak katakan ianya adalah ekstrim, ataupun mereka hendak katakan ianya hanya untuk mencetuskan perbalahan, huru-hara. Itu pemikiran Barat. Kita ajak mereka kepada agama yang betul supaya mereka selamat dunia akhirat. Kerana kita kesiankan mereka lah, kita ajak mereka kepada agama Islam. Kita ingkari perbuatan mereka yang mensyirikkan Allah supaya mereka selamat dunia dan akhirat. Kebaikan untuk mereka juga. Kalau kamu wahai orang Islam mengakui bahawa agama Islam ini satu-satunya agama yang benar, yang lainnya adalah batil, penganut agama lain bila mati di dalam kekufuran mereka akan diazab di dalam neraka. Kalau kamu kesiankan mereka, kamu ajaklah mereka kepada agama Islam. Larang mereka daripada melakukan dosa syirik. Ini baru nama kesiankan kepada orang-orang bukan Islam ini. Ini tidak. Kita mendakwa kononnya kita hendakkan kepada kehidupan yang harmoni kerana menghormati mereka, tapi kita biarkan mereka melakukan dosa yang besar yang menyebabkan mereka akan diazab di hari kemudian. Itu tanda kamu inginkan kebaikan kepada dia ke? Kalau betul kita inginkan kebaikan kepada orang bukan Islam ini, hendaklah kita mengajak mereka kepada tauhid seperti yang diperjuangkan oleh para rasul. Nampak kaum mereka melakukan kesyirikan, maka mereka mengingkarinya. Ajak mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Larang mereka daripada menyembah selain Allah. Itu yang sebetulnya. Oleh itu kita umat Islam kena hati-hati dengan muslihat Barat ini. Mereka nak kita umat Islam tidak memandang dosa syirik ini sebagai dosa yang besar. Mereka nak kita umat Islam juga menghormati dan mengiktiraf agama yang lain. Bila dah hormat, iktiraf, maknanya apa? Kita tidak lagi memandang bahawa agama tersebut agama yang salah, agama yang batil. Boleh perkara yang seperti ini ada di dalam diri seorang Muslim? Tak boleh. Kalau iktikad kita betul, mengakui bahawa Allah satu-satunya yang berhak dilakukan ibadat kepadanya, maka kita akan menegakkan kebenaran, memperjuangkan hak Allah, mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Namun hari ini perkara yang seperti ini dianggap sebagai ekstrim, dianggap sebagai hendak menimbulkan pecah belah, huru-hara dan ketidakharmonian di dalam kehidupan masyarakat. Kembalilah wahai umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat bagaimana Allah mencela orang yang mensyirikkan Allah dengan perkara yang lain, menjanjikan azab yang pedih buat mereka yang mensyirikkan Allah, mengancam dengan ancaman yang keras, bahkan membinasakan kaum-kaum yang mensyirikkan Allah dengan azab yang dahsyat, seperti kaum Ad, kaum Thamud,
dan juga Fir'aun, mereka ditimpa dengan azab yang dahsyat kerana apa? Mensyirikkan Allah. Sepatutnya lah kita menjadi orang yang mengagungkan hak Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian kata penulis, demikianlah kesemua para rasul diutuskan Allah untuk mengajak manusia kepada kalimah yang agung ini. Kerana kalimah inilah juga Allah mencipta syurga dan neraka. Sebab apa Allah cipta syurga dan neraka? Kerana orang yang mensyirikkan Allah akan dicampakkan ke dalam neraka. Orang yang mentauhidkan Allah akan dimasukkan ke dalam syurga, diberikan dengan nikmat yang besar, ganjaran yang besar, kerana mereka taat kepada perintah Allah. Kita beriman adanya syurga dan neraka, akan tetapi kita tak faham kenapa Allah mencipta syurga dan neraka. Ataupun manusia buat-buat tak faham. Kalau mereka faham kenapa Allah mencipta syurga dan neraka, mereka akan mengagungkan kalimah tauhid. Mereka akan mengagungkan hak Allah. Lihat, Allah mengancam dengan azab yang amat dahsyat, amat pedih buat orang yang mensyirikkan Allah. Oleh itu syurga dan neraka dicipta kerana apa? Kerana kalimah tauhid inilah. Siapa yang kufur kepada Allah akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan siapa yang beriman mentauhidkan Allah akan dimuliakan di dalam syurga. Keimanan kita tentang syurga dan neraka menjadikan kita mengagungkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian kata dia, sesiapa yang menerima dan beriman dengannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Beriman dengannya artinya beriman dengan kalimah la ilaha illallah inilah. Pada hari kiamat kelak. Sesiapa yang menolaknya dan kufur dengan kalimah tersebut, maka dia akan disumbat ke dalam neraka, wal iyazubillah. Firman Allah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Allah kata apa dalam ayat ini? Sesungguhnya telah kufurlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Siapa Al-Masih ibnu Maryam? Amirul Mukminin. Al-Masih ibnu Maryam siapa? Syafiq, siapa Al-Masih ibnu Maryam? Entah. Ya? Nabi Isa. Siapa yang kata Nabi Isa itu adalah Allah? Orang Kristian lah. Orang Kristian mendakwa Nabi Isa itu adalah Allah. Artinya di kalangan kelompok mereka ni, ada yang kata Nabi Isa itu Allah, ada yang kata Nabi Isa itu anak Allah. I'tikad mereka pun ada perselisihan juga tentang Nabi Isa. Ya. Jadi sekarang ini orang yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah Allah, Allah kata apa? Orang ini telah pun kufur. Tapi ada juga orang yang mengaku beragama Islam, bahkan digelar sebagai ulama besar, mengatakan bahawa orang-orang Kristian juga beriman. Orang-orang Kristian juga beriman, tapi beriman dengan cara mereka, kata dia. Allah kata kufur, dia kata beriman. Apa tujuan disebutkan kalam yang seperti ini? Nak mengelirukan umat Islam lah. Kerana mereka ini di antara tali barut barat yang hendak memperjuangkan
penyatuan antara agama di atas dunia ini. Nak semua apa? Hidup harmoni, sejahtera. Tak payahlah kafir mengkafir. Jangan kata orang Kristian tu kafir, orang Yahudi tu kafir. Kata apa? Mereka juga beriman, tapi beriman ikut cara mereka. Hati-hati dengan muslihat tali barat ini. Orang ini diangkat sebagai ulama besar. Bila dia cakap, sudah tentu ramai yang terima. Sebab itulah hari ini kita lihat hatta di negara kita ada kelompok-kelompok yang mengajak kepada kesatuan di antara penganut agama yang berbagai-bagai. Mereka mengajak kepada dialog antara agama, kononnya untuk mencari titik persamaan dan bertolak ansur dengan perbezaan pegangan. Ini semua adalah apa? Sebahagian daripada perancangan barat untuk merosakkan akidah umat Islam. Kalau kita ni mengakui bahawa Islam ini merupakan satu-satunya agama yang hak, maka kita tidak akan ikut jalan yang seperti ini. Tak akan ada yang dipanggil dengan dialog antara agama dengan tujuan untuk memperdamaikan antara agama. Tak ada. Kalau berdialog untuk menegakkan kebenaran yang ada di dalam agama Islam, tak mengapalah. Ini tidak. Kesudahannya tak apalah, kamu dengan agama kamu, kami dengan agama kami. Yang penting kita dapat hidup harmoni. Lakum dinukum waliyadin, kata mereka. Jadi kita umat Islam, kita kena sedar, orang yang tidak beragama Islam merupakan orang yang ingkar kepada Allah, dan Allah gelarkan mereka itu kafir. Sekarang ni ada orang yang mengatakan bahawa jangan duk suka kata mereka ni kafir. Ada tak di Malaysia sekarang? Ada. Jangan duk kata orang Kristian kafir, nak kata orang Buddha kafir. Tak manis. Kita kena apa? Gunakan kalimah-kalimah yang lembut supaya mereka ini tertarik kepada Islam, kata mereka. Jadi sebenarnya ini adalah apa? Mengajak umat Islam semakin lemah dan longgar pegangan mereka, sehingga tak memandang lagi perbuatan orang yang kufur kepada Allah ini sebagai satu kesalahan yang besar. Ingat, ini adalah muslihat tali barat. Allah yang katakan mereka kafir, dan Allah yang mencela dan mencaci mereka di dalam Al-Quran kerana perbuatan mereka yang mensyirikkan Allah. Adakah kita bila hendak menyampaikan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka kita dianggap sebagai orang-orang yang ekstrim, puak-puak pelampau? Tak mungkin. Islam agama yang mulia, Islam agama yang mengatasi agama yang lain. Perlu bagi kita menegaskan tentang akidah yang benar ini. Jangan kita tunduk kepada keinginan musuh-musuh Islam yang mahu menjadikan Islam ini setara dengan agama yang lain. Allah nyatakan di dalam ayat ini, yang maksudnya sesungguhnya telah kufurlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Kemudian kata Allah, wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam sendiri mengatakan, wahai Bani Israel, beribadatlah kepada Allah yang merupakan Rabb aku dan juga Rabb kamu. Nabi Isa tak kata dia Allah, tak mengaku dia adalah Allah. Bahkan Nabi Isa alaihi salam mengatakan Allah adalah Rabb dia, Allah yang mencipta dia, Allah yang menghidupkan dia,
Allah yang memberi rezeki kepada dia. Allah yang memberi nikmat kepada dia. Habis kenapa kamu wahai orang-orang Kristian tidak mahu menerima apa yang diperkatakan oleh Nabi Isa? Kamu dakwa kamu menyanjung, mengagungkan Nabi Isa, tapi kamu tak ikut apa yang diperjuangkan oleh Nabi Isa. Jadi kamu berada di atas kebatilan. Kamu merupakan orang yang hendak menipu manusia dengan mendakwa sebagai pengikut Nabi Isa, akan tetapi mengangkat martabat Nabi Isa lebih daripada martabat seorang rasul, sehingga kamu mengatakan bahawa Isa adalah Allah ataupun Isa adalah anak Allah. Sejak daripada Nabi Isa alaihissalam dilahirkan lagi, waktu masih bayi lagi, Allah jadikan Nabi Isa boleh bercakap. Tahu Nabi Isa boleh bercakap waktu masih bayi lagi? Tahu Syafiq? Tahu tak? Nabi Isa boleh bercakap di saat baginda masih bayi. Ibunya Maryam bawa dukung dia bertemu dengan Bani Israel. Jadi bila mana Bani Israel hendak menempelak Maryam, bagaimana kamu wahai Maryam boleh mempunyai anak? Mak ayah kamu orang yang baik-baik, tiba-tiba kamu mempunyai anak. Jadi mereka menganggap seolah-olah anak ini disebabkan oleh penzinaan. Jadi Maryam menunjukkan kepada Nabi Isa, dia dah bernazar tak nak bercakap dengan manusia. Jadi dia tak jawab apa-apa, dia tunjuk kepada Nabi Isa. Waktu tu Nabi Isa masih lagi bayi. Bila dia tunjuk, kata Bani Israel, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Macam mana kami nak bercakap dengan bayi yang masih ada lagi di dalam dukungan? Kita tahu bayi kalau tak berjalan lagi tu memang confirm tak boleh bercakap dah. Perangkat bayi ni mula-mula dia apa? Kena usung, dukung, boleh baring je. Lepas tu baru boleh menerak, lepas tu baru boleh mengesok. Waktu ini tak boleh bercakap lagi, betul? Kemudian baru lepas tu boleh dia berdiri, berjalan. Jadi Nabi Isa masih lagi bayi yang baru dilahirkan. Kata kaum dia, macam mana kami nak bercakap dengan bayi yang masih lagi di dalam pangkuan ibunya? Tiba-tiba Nabi Isa bercakap. Apa perkataan yang disebutkan oleh Nabi Isa? Qala inni Abdullah. Nabi Isa kata apa? Aku adalah Allah? Tidak. Aku anak Allah? Tidak. Dia kata aku adalah hamba Allah. Akan tetapi Bani Israel mereka menyembunyikan fakta-fakta ini. Mereka menipu manusia dengan membawa iktikad yang kufur, iaitu mendakwa Isa adalah anak Allah ataupun Isa itulah Allah. Ramai di kalangan pengikut Kristian mereka percayakan kepada iktikad ini, sedangkan akal yang waras tak akan boleh terima bahawa Isa itu merupakan anak Allah ataupun Allah, kerana dia dilahirkan daripada rahim seorang wanita. Itu bukan sifat ketuhanan. Dan juga dia memerlukan pada makan minum. Yang berhajat pada makan minum itu adalah sesuatu yang lemah. Itu bukan sifat Tuhan. Tuhan tak berhajatkan apa-apa, makan minum ke apa ke. Tuhan tak perlukan kepada apa pun
di kalangan makhluknya. Allah cipta kita, langit dan bumi, malaikat, kesemuanya dengan kebijaksanaan Allah. Oleh itu kita umat Islam dengan belajar ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ini menjadikan akidah kita kuat. Bila meninggalkan Al-Quran dan hadis, maka akidah manusia semakin longgar. Masuk pula tipu muslihat orang-orang barat, maka akidah mereka semakin hari semakin rosak. Dan tak mungkin juga, tak mustahil juga akidah ini akan langsung hancur disebabkan muslihat orang-orang barat. Jadi di sini Allah katakan apa? Isa alaihissalam mengatakan, wahai Bani Israel, beribadatlah kepada Allah yang merupakan Rabb aku dan Rabb kamu. Kemudian kata lagi, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Dia kata sesungguhnya siapa yang mensyirikkan sesuatu dengan Allah, buat dosa syirik, menjadikan bagi Allah itu tandingan, dengan menyembah selain Allah, beribadat kepada selain Allah, maka Allah haramkan ke atasnya syurga dan tempat kembalinya adalah neraka. Jadi kita kena ingatkan kepada manusia tentang bahayanya dosa syirik ini. Beritahu mereka, kalau kamu mensyirikkan Allah, maka kamu akan jadi apa? Jadi ahli neraka, diazab di dalam neraka. Kalau kamu mentauhidkan Allah, maka tempat kamu adalah syurga. Tapi hari ini orang, mereka tak nak perjuangkan tauhid yang seperti ini. Macam mana nak tarik orang Islam kepada Islam? Tarik melalui apa? Ada yang nak tarik melalui kebersihan. Kata ambil berat tentang kebersihan, kita kena tunjukkan pada orang bukan Islam, kita merupakan penganut agama yang kuat menjaga kebersihan. Betul lah, memang kita dituntut menjaga kebersihan. Tapi bagaimana kamu dengan perjuangan menegakkan tauhid? Kata mereka sebab masjid kotor lah, maka orang Islam jauh, orang bukan Islam tak tertarik pada Islam. Memang betul, salah lah kalau masjid kotor. Kalau tandas kamu tu lambak taik di dalamnya, memanglah menunjukkan apa? Tak berdisiplinnya orang Islam ni, tak menjaga kebersihan. Tak sesuai dengan apa? Dengan sifat seorang Muslim yang sentiasa menjaga kebersihan. Ini memang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bagaimana kamu dengan perjuangan menegakkan tauhid dan mengingkari kesyirikan? Yang mana inilah perkara yang paling asas sekali di dalam dakwah para rasul. Kamu tekankan masalah kebersihan tapi tak pedulikan kepada masalah tauhid ini. Tak nak jelaskan, tegaskan perkara yang berkaitan dengan tauhid ini, tak nak ingkari kesyirikan. Bahkan kamu merupakan antara orang yang menerima slogan kebebasan beragama. Tak apalah, kamu nak anut agama lain tak apa. Kita tak kacau. Kita nak apa? Nak sampaikan agama Islam ni kepada penganut agama Islam sahaja. Jadi slogan kebebasan beragama itu telah pun bertentangan dengan syariat Allah yang mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun.
Dialah yang mengutuskan Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, supaya Islam ini mengatasi agama-agama yang lain, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukainya. Suka tak suka, Islam mesti berada di atas. Ini tidak. Hari ini orang mengajak kepada apa? Orang kafir, mereka berusaha untuk apa? Menjadikan Islam ini setara dengan agama yang lain. Orang Islam tak sedar muslihat mereka ini. Mereka nak Islam setara dengan agama yang lain. Kita masih lagi kononnya berlembut ataupun cuba mengambil hati mereka, bawa pula slogan kononnya Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Kalau rahmat untuk sekalian alam, yang pertama sekali adalah dengan tauhid, bukan dengan mengiktiraf orang kafir nak buat apa tak ada masalah, nak sembah selain Allah tak ada masalah, nak buat dosa maksiat tak ada masalah. Bukan itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam itu yang paling asas sekali adalah dengan kalimah tauhid. Kita ajak mereka kepada pengibadatan yang betul. Ajak mereka mentauhidkan Allah, bukan mendiamkan kesyirikan yang mereka lakukan. Bahkan dalam masa yang sama, orang Islam ini mengiktiraf agama mereka. Itu adalah batil. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tiadalah bagi orang-orang yang zalim penolong-penolong. Orang yang zalim, tak ada siapa pun yang boleh menyelamatkan mereka bila datangnya azab Allah, hukuman Allah. Tak ada siapa pun yang boleh menyelamatkan mereka apabila mereka hendak dicampakkan ke dalam neraka. Tiada lagi belas kasihan, tiada lagi kemaafan. Allah Azza wa Jalla telah berikan peluang untuk kamu berfikir di dunia dahulu. Allah utuskan Rasul, turunkan kitab, menjelaskan kebenaran. Kenapa kamu berpaling daripadanya? Kenapa kamu menolaknya? Kenapa kamu menentang Rasul Allah, memusuhi kebenaran yang ada dalam kitab Allah? Di hari kiamat, bila mereka hendak dicampakkan ke dalam neraka, maka tiada lagi kemaafan. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uthman radhiyallahu anhu, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Artinya siapa yang mati dalam keadaan dia tahu bahawa tiada ilah yang benar melainkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Tahu ini bukan sekadar tahu sahaja. Tahu ini hendaklah disertai dengan menyempurnakan syarat-syarat kalimah tauhid. Nanti saya akan terangkan insya-Allah apakah syarat-syarat kalimah la ilaha illallah yang mesti ditunaikan oleh orang yang menyebut kalimah ini tadi. Tahu, orang kafir pun tahu Allah itu merupakan ilah yang benar, tapi mereka tak nak terima. Antara syarat-syarat tahu, menyebutkan kalimah ini dia akan dapat masuk syurga, mestilah dia terima kalimah ini. Kalau tahu tolak tak ada gunanya. InsyaAllah kita akan belajar nanti tentang syarat-syarat kalimah la ilaha illallah. Jadi kita sambung insya-Allah pada pagi esok.